السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadirin syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka jawab, apakah kamu datang kepada kami untuk malingkan kami dari menyembah ilah-ilah kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia berkata, sungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang telah aku diutus dengan bawanya. Tapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Di sini tuan-tuan merupakan satu tasliyah, satu motivasi buat Nabi Muhammad SAW, mengisahkan perjuangan Nabi sebelumnya, Nabi Hud, tentangan daripada kaumnya terhadap Nabi Hud ini. Jadi Allah SWT telah mengutuskan Nabi Hud kepada kaum Ad yang duduk dekat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni tuan-tuan, jamak perkataan Hiqif. Hiqif ni berarti bukit pasir, seperti dikatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Ibn Zaid. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, putusan Nabi Hud kepada kaum Ad ini nampaknya mendapat penentangan daripada mereka. Jadi bila penggunaan perkataan akha Ad Allah gunakan di sini, ya, kita perhatikan, wazkur akha Adin, saudara kepada Ad. Ini adalah nama daripada satu kaum. Ad ni satu kaum yang terdiri daripada bangsa Arab purbakala. Ni kawasan dia sekitar seperti yang telah kita bincangkan, di kawasan sekitar Yaman, dalam daerah Hadramaut, dalam negara Hadramaut. Allahu a'lam, ada perbezaan pandangan yang mengatakan di mana duduknya Ahqaf ini sebenar. Ada mengatakan di Rubu' Al-Khali, ada mengatakan di kawasan Yaman, ada mengatakan di antara Oman dan kawasan Yaman. Jadi dimaksudkan di sini tuan-tuan, saudara yang diutuskan untuk menyampaikan petunjuk dan peringatan kepada Allah, daripada Allah SWT kepada kaum Samud ini, kepada kaum Ad ini. Ini merupakan Nabi Hud. Jadi secara ini boleh kata sekalian, dimasukkan dalam ayat ini juga, dan banyak ayat yang lain yang pernah kita bincang dahulu. Nabi Hud ni adalah saudara, keluarga, bukan orang lain, bukan orang asing. Macamlah Nabi Muhammad SAW juga daripada kalangan bangsa Quraisy. Tiba-tiba Quraisy menolak. Gitu juga Nabi Hud datang daripada kaum Ad, daripada kaum itu sendiri. Bila dia datang memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, diutuskan di daerah yang namanya Ahqaf ini, dalam negeri Hadramaut. Jadi sebagaimana juga kawasan tanah Arab yang lain, banyak di sana padang-padang, bukit-bukit yang biasanya terdiri pada kawasan pasir.
Jadi pasir ni kalau ditiup oleh angin, maka dia berkumpul, jadilah macam sebuah bukit yang beralih-alih, kadang-kadang panjang, kadang-kadang berlapik-lapik, cantik. Kalau kita lihat sebagai contohnya dalam National Geographic ke, kita lihat dalam Google ke, di mana ni bukit-bukit pasir. Dan sungguhnya telah datang peringatan di hadapan mereka, di belakang mereka, sebelum dan juga selepas, agar mereka ni jangan mengikuti hawa nafsu mereka, agar mereka jangan berbuat zalim, jangan melakukan curang, jangan buat penipuan, yang mengambil harta orang lain dengan cara penipuan, penganiayaan. Dan pokok atas segala kesalahan dalam hidup ini, bila mereka tidak ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada akidah yang betul. Ini yang ditegaskan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ta'budu illallah. Teras kepada segala perkara ni, hendaklah kamu betulkan keyakinan hidup kamu, pegangan hidup kamu balik semula. Ini pokok kepada kelengkapan kehidupan itu sendiri sebenarnya. Selagi kamu masih lagi mengikut hawa nafsu kamu, selera kamu yang tidak ada batasnya, kamu lupa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah pedoman dalam hidup dan menjadi kucak-kacirlah kehidupan ni. Kamu akan berada dalam kesusahan hidup dunia dan di akhirat besok lebih-lebih lagi. Itulah ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Hud kepada mereka. Jadi seruan yang datang daripada saudara kandung, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga merupakan saudara kandung kepada Quraisy, sebangsa dengan kaum Arab keseluruhannya, tapi mereka tidak mahu juga terima. Jadi Allah bawa kisah ini untuk orang Arab Quraisy faham, untuk orang Arab faham bahawa Nabi Muhammad SAW ni bukanlah bangsa Parsi ke, bukan bangsa Rom ke, bukan bangsa Mesir pada masa itu, Kopti ke, Kipti ke, tidak. Datangnya dari kalangan mereka sendiri, dan mereka kenal latar belakang Nabi Muhammad SAW ini, keluarga, bangsa, datuknya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, semua mereka tahu. Saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Mereka berkata, apakah kau datang ni kerana nak memutarkan kami daripada tuhan-tuhan kami, mengalihkan kami? Mereka bertanya, tapi pertanyaan itu merupakan satu bantahan sebenarnya. Bukan soalan untuk tahu, tapi soalan untuk membantah. Jadi Nabi yang telah menyeru mereka ini supaya kembali mengaku hanya Allah SWT saja yang esa, tidak bersekutu dengan lain, mereka tidak menerimanya. Mereka menjelaskan, apakah engkau nak kami menuhankan seorang satu itu saja, menafikan yang lain-lain? Jadi soalan ini sendiri tuan-tuan merupakan satu bantahan. Mereka tidak mahu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini dibuang. Mereka berkata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau begitu, kalau kamu nak mengancam kami, datangkanlah azab yang kau telah ancamkan itu. Cubalah kau buktikan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Bawalah bukti itu. Tuan-tuan, ini merupakan satu tentangan yang benar-benar timbul kerana kesombongan. Namun sebagai seorang Nabi yang memang benar tahu, memang benar-benar tahu akan tugasannya, tanggungjawabnya, Nabi Hud tidak pernah lupa, tidak pernah marah. Dia sendiri pun tidaklah berkuasa menjawab tentangan tersebut. Dia pun insaf bahawa dia hanyalah merupakan seorang manusia sahaja seperti mereka. Sebab itu dia berkata, sungguhnya pengetahuan hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala innamal ilmu indallah. Nabi Hud menjawab, sungguhnya ilmu ada di sisi Allah, bukan di sisi aku saja menyampaikan. Jadi kerja para nabi, wa uballiukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Kerja aku menyampaikan. Aku lihat kamu ni telah mengikut hawa nafsu kamu, diperbodohkan. Apa pula pengambil Tuhan yang lebih bodoh daripada rupa kamu untuk disembah? Apa pula pergi ambil patung tu, disusul elok, dia pula akan memenuhi hajatmu. Kalau datang seperti yang tergambarkan pada hujung surah Al-Hajj, fa yaslubuhum zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaulah datang lalat pun, perak di atas patung tersebut pun, kamu tidak mampu buat apa-apa. Patung tersebut tak boleh nak buat apa-apa. Datang anjing untuk kencing padanya pun, patung tu takkan dapat buat apa-apa. Ini menunjukkan Nabi yang mulia ni telah pun berkata dengan tegas. Bila mereka mula mempertikaikan, memainkan, kalau sebelum itu mungkin penggunaan perkataannya lembut, seperti yang telah kita belajar metodologi dakwah ni, hikmah pada peringkat awal, targhib pada peringkat awal, mungkin kemudian boleh datang pada tarhib ini maknanya tegas. Di awal cerita ni tadi kita dah lihat bagaimana Allah SWT gunakan perkataan anzar. Wadhkur akha adin idh anzara qawmahu bil ahqaf. Anzar, kalau kita perhatikan dalam kamus tuan-tuan, contohnya kamus Al-Farid,
Kamus Al-Aziz. Ini dua kamus yang menarik untuk kita miliki bila belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Rupa-rupa anzar ni datang dari perkataan yang sama dengan nazar. Nazar, seorang itu bernazar untuk pergi ke Mekah menunaikan umrah selepas dia menjalani rawatan dan selamat, sebagai contoh. Itu nazar. Nazar ni maknanya antujib ala nafsika ma laysa biwajibin li hudusi amri. Kamu wajibkan ke atas diri kamu satu benda yang berat, satu benda yang kamu tak mampu nak buat, satu benda yang menagih daripada kamu mujahadah kerana satu nikmat yang diperolehi ataupun satu musibah yang diselamatkan. Itu nama dia nazar. Dalam surah Maryam Allah guna perkataan nazar ini, inni nazarutu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Ini perkataan nazar. Tapi kalau datang perkataan inzar, dia daripada root yang sama. Inzar ni maknanya ikhbar fihi takhwif. Kita memberi satu informasi, satu maklumat, tetapi dalam maklumat itu mendatangkan ketakutan, aspek ketakutan. Kalau tabsyir, basyira wa nadhira, tabsyir ni pula merupakan ikhbar fihi surur, pemberitahuan yang mengandungi kegembiraan. Tapi kalau inzar maknanya satu perkara yang disampaikan padanya ada amaran, berupa amaran. Dulu dalam surah Juz Amma, surah Al-Lail sebagai contoh, kita pernah belajar perkataan fa'anzartukum naran talazza. Lalu menulis surah Al-Lail, fa'anzartukum naran talazza, aku bagi kepada kamu berita menakutkan, nanti ada api yang menyala-nyala. Begitu juga sini, wazkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Datang Nabi Hud ini untuk memberitahu pada kaum 'Ad, bagi kamu merupakan azab yang pedih kalau kamu degil. Ini adalah satu kerja para Nabi. Nabi Muhammad SAW pun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yaumal jam'. Dan surah Asy-Syura, kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk engkau memberi kepada mereka berita menakutkan, kepada penduduk kawasan Ummul Qura ini, kawasan Mekah, bahawa mereka kalau degil nanti akan berlaku hari perhitungan, hari perkumpulan manusia di padang mahsyar. Barulah mereka tahu pada waktu itu. Jadi makna nazar ni ataupun inzar adalah berita yang menakutkan. Dalam dakwah kita hendaklah menggunakan teknik ni, strategi ni. Jangan berbalik kita nak cerita syurga saja, tak ada cerita neraka pula. Cerita amal saleh saja, cerita macam mana Nabi pakai celak, cerita Nabi dokong anak. Takkan setakat tu saja Islam, tuan-tuan. Kena faham, dia komposisi ni kena betul. Kalau tidak, dia tidak seimbang. Jadi seorang tu makannya makan protein saja, tidak makan sayur-sayuran langsung. Salah, dia kena seimbang. Kita tak nafikan bahawa keseimbangan itu perlu komposisi tabsyir, targhib, dia lebih banyak daripada takhwif ataupun tarhib ataupun inzar. Itu kena belajar lah. Jangan tak sebut langsung. Jangan nanti dalam media kita hanya menceritakan tentang bagaimana Nabi pakai celak, bagaimana dokong anak, bagaimana Nabi sembahyang sunat. Takkan itu saja, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kena belajar bila Nabi tegas, bila Nabi marah, bila Nabi menjadi masam, bila Nabi tidak menegur para sahabat, ada ceritanya. Ini dia perkara yang perlu kita pelajari. Dan surah Al-Qamar yang lalu kita pernah lihat Allah menggunakan perkataan walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. An-nuzur, lihat. Jadi di sini selepas Fir'aun diberi berita gembira, diberi penyampaian dengan hikmah, lemah lembut, 40 tahun masih lagi degil. 40 tahun kedua mulalah datang amaran, peringatan. Gitulah dia dalam pendekatan dakwah kita yang harus kita pelajari ayat-ayat Allah SWT ini. Tidak digunakan secara kebetulan. Nampaknya dia mengandungi satu mesej yang kita kena belajar sama dari sudut fiqh dakwah. Jadi kerja Nabi Hud ini adalah untuk memberitahu mereka, jangan kamu mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena ingat, kalau kamu taat kepadanya, kamu akan dapat balasan seperti ini. Kamu dapat kebaikan-kebaikan ini. Beritahu sentiasa juga masih lagi degil, masih lagi tidak memberikan perhatian, maka datang hukuman, datanglah peringatan yang menakutkan. Sebenarnya bersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu kebodohan, tuan-tuan. Itu sebab Allah gunakan di sini, aku melihat kamu ni sebagai kaum tajhalun. Tajhalun maknanya kaum bodoh. Kalau kita terjemahkan di sudut bahasa Arab, nampak macam penghinaan, tapi memang betul. Walakinni arakum qauman tajhalun, aku melihat kamu ni kaum yang bodoh. Orang yang bersekutukan Allah ni memang orang hidup dalam kebodohan. Orang yang bersekutukan Allah, sepertilah mana-mana agama selain daripada Islam,
Banyak sangat benda mereka anggap suci. Daripada dewanya suci, lembunya pun suci, keranya pun suci, kayu-kayu pun ada yang dia anggap suci. Tuan-tuan jangan anggap kayu kokar tu ada keistimewaan tertentu ya. Tolong, syirik kepada Allah SWT.